Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab dia Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, sehinggalah berkata beliau Al-Faslu Tasi' fil Ujub. Al-Faslu Tasi' fil Ujub. Situ dah. Siapa dia tengok live? Kos kat mana? Ana baca di live ni sikit kitab ni. Sekat tu dah. Al-Faslu Tasi' fil Ujub. Faslun pada fasal yang ke-9 pada menyatakan ujub. Apa maksud ujub? Ujub ni maknanya ajaib. Seseorang merasa dirinya sangat ajaib. Apa maksud sangat ajaib? Sangat banyak keistimewaan. Sangat rasa lebih daripada orang. Ia beza dengan riak. Riak ni kita buat amalan nak menunjuk kepada manusia. Hak tu dipanggil riak. Ataupun kita tidak buat amalan kerana manusia. Riak juga. Yang penting kita buat amalan kerana manusia. Buat amalan kerana manusia, katanya Fudail bin Iyad. Katanya Fudail bin Iyad, siapa dia buat amalan kerana manusia itu dipanggil syirik. Kerana sepatutnya amalan itu khas untuk Allah Ta'ala sahaja. Tiba-tiba amal ibadat kita kongsikan dengan selain daripada Allah. Itu dipanggil syirik. Syirik yang tidak menyebabkan kafir, tetapi syirik dari sudut tujuan di dalam amalan, mengongsikan Allah Ta'ala di dalam amalan. Tapi kalau kita tak buat kerana manusia, tak buat sesuatu kerana manusia. Bapa awak tak pergi masjid, takut manusia kata. Bapa awak tak pakai piyah, takut demo kata tak lebah. Banyak benda kita tinggal kerana manusia. Bapa tak semaya sunat, tak tahu, takut demo kata sungguh sangat pula. Jadi tinggal amalan kerana manusia dipanggil riak. Tinggal kerana manusia tu dipanggil riak, katanya Fudail bin Iyad. Patut ikhlas ke mana ikhlas? Dah kalau tinggal kerana manusia pun riak, kalau buat kerana manusia pun syirik. Pas lagu mana amalan? Amalan yang ikhlas adalah buat dan tinggal kerana Allah. Nah, kita buat satu amalan kerana Allah, tinggal suatu amalan pun kerana Allah. Baru dipanggil ikhlas. Hak tu menurut Fudail bin Iyad. Tetapi yang masyhurnya ujub ini, ujub, apa dia pula ujub? Ujub ni merasa diri tu hebat. Kita tak tunjuk kat orang, kita duduk senyap ya dalam masjid.
Kita tak ada nak menunjuk kepada orang. Bukan nak tunjuk kepada ustaz, kau nak tunjuk kepada manusia. Kau tak sih. Kita duk senyap dalam masjid, kita duk mikir sore, kita rasa diri kita ajaib diri, hairan ke diri kita. Saya bagus. Orang lain tak bagus belaka. Duk rasa diri tu baik. Maka ni ujub. Ujub ini adalah satu penyakit hati ataupun maksiat hati yang wajib kita tinggalkan. Sebagaimana maksiat zahir pun tak boleh buat, maksiat hati pun tak boleh buat juga. Sebab tu kita kena belajar. Haram-haram zahir gapo dia? Mencuri, haram zahir. Berzina, haram zahir. Minum arak, haram zahir. Haram batin pula, hati pula buat maksiat. Tangan buat maksiat kita tahu dah. Kepala buat maksiat kita tahu dah. Kaki buat maksiat kita tahu dah. Hati buat maksiat kita tak tahu. Tak boleh lah. Kena belajar juga. Jadi hati ni ada ulama sebut maksiat-maksiat yang dia boleh buat. Antara maksiat hati yang masyhur adalah ujub. Ujub ni apa dia? Hati merasai baik. Hati rasa lebih bersih daripada orang. Bukan nak tunjuk, dia rasa seorang. Maka ni juga berdosa hati. Maksiat hati. Wajib kena buat kau sunat saja, dak wajib hukum dia. Bukan kata sunat-sunat, wajib hukum dia nah. Dia kata adapun ujub yakni hairan akan sesuatu yang dibangsakan kepada dirinya. Rasa heran. Heran dengan ilmu dia. Heran dengan amalan dia. Heran dengan kewalian dia. Heran dengan pangkat dia. Heran dengan mari pergi masuk alam malakut, alam gapo. Ni semua ujub berlaku. Tak jadi wali lagi. Tak jadi wali kalau ada perasaan lagu ni. Tak boleh nak jadi wali. Kerana apa? Kerana hati masih buat maksiat lagi. Sekalipun anggota zahir dah bagus dah, tetapi hati masih buat maksiat lagi. Tak boleh. Maka iaitu dicela oleh syarak. Syarak marah. Syarak kata benda ini keji. Sekalipun kita merasai benda ni bagus di sisi kita. Bagus, saya tak menunjuk-nunjuk dah, saya duk sorang ya. Tak ada kaitan dengan orang lain pun. Syarak tak suka orang Islam berperangai lagu ni. Kerana apa? Kerana apabila seorang tu ujub, rasa heran diri, dia lupa pada Allah yang memberi dia kekuatan untuk dia buat baik. Dia lupa pada Allah yang memberi dia macam-macam nikmat. Allah Ta'ala beri dia jadi baik. Allah Ta'ala buat dia boleh mari balasah. Allah Ta'ala buat dia boleh mari mengaji. Tetapi apabila ujub, dia merasai dia yang baik. Dia yang mari balasah. Lupa Allah Ta'ala yang beri kekuatan untuk dia mari balasah. Ni lupa Tuhan asal-asalnya ujub ni. Sebab tu kalau orang sentiasa ingat Tuhan, maka tidak mari pun dalam hati dia perasaan ujub ni. Lagu mana kita nak suruh mari ingat Tuhan? Bawa sebeh. Katanya ulama, ada seorang ulama bermimpi bertemu Nabi. Mari mimpi bertemu Nabi, maka dia pun minta dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, hamba nak minta nasihat daripada kamu ataupun hadis daripada kamu yang mana kamu tidak riwayatkan pada masamu hidup. Pada masamu hidupmu tak pernah ayat kepada orang. Cuba beritahu satu nasihat kau, hadis lah kita panggil hadis daripadamu, hadis yang kamu tidak beritahu kepada orang. Maka katanya Nabi, aku pesan kepada kamu 3 perkara. Salah satunya, hendaklah kamu sentiasa memegang tasbih. Hendaklah kamu sentiasa memegang tasbih. Bubuh dalam poket kau, duduk dengan kita tasbih. Kerana apa? Kerana sekalipun kamu tidak berzikir, kamu dikira ahli zikir. Sekalipun kita tak berzikir tasbih ni, kita letak saja dalam poket, maka kamu dikira ahli zikir sekalipun kamu tidak berzikir. Apabila ada tasbih, kita sebut nama Tuhan. Kita ni tasbih ni dia panggil kenderaan. Orang-orang nak temu Tuhan, dia kena guna kenderaan dia. Sebagaimana kita kalau nak pergi kota baru, kita kena ada kenderaan kita. Nak pergi jalan kaki boleh tapi lambat. Maka dia ada kenderaan benda yang boleh menyampaikan kita kepada kota baru. Maka nak sapa ke Tuhan,
Apa maksud sapak Tuhan? Nak suruh ingat semacam Tuhan, ya ada kenderaan dia untuk mengingatkan kita pada Tuhan, iaitu tasbih. Maka apabila ada tasbih, jadi nak berzikir lalu lah. Jadi nak berzikir. Ni nak berzikir tapi tasbih pun tak ada. Hukum apa dia tasbih? Sunat. Kerana apa? Kerana setiap benda yang membawa kepada benda sunat, hukum dia sunat. Al-wasail hukmul maqasid. Jalan-jalan hukum tujuan. Tujuan buat apa dia sebab ni nak berzikir. Berzikir ni apa dia? Beribu hadis menyatakan kelebihan berzikir. Macam-macam jenis zikir ada. Zikir la ilaha illallah ada, zikir selawat pun ada, zikir istighfar pun ada, zikir macam-macam. Maka zikir-zikir ni sepakat ulama kata sunat. Maka alat-alat dia, alat salah satunya alat untuk berzikir adalah tasbih. Maka sunat juga bawa tasbih. Jarang orang tasbih buat curi. Jaranglah kita jumpa orang tasbih buat curi, buat sekut orang ke. Jarang orang jumpa. Maka biasa orang pegang tasbih ni, buat kebaikan. Boleh kata nampak kebaikan lah. Tapi kalau kita beli kereta, belum tentu buat kebaikan. Kadang-kadang buat pergi kono. Ada buat kebaikan, tapi dia jadi cabai selalu. Ada hak baik, ada hak tak comel. Tapi tasbih ni boleh kata hampir 98% ataupun 95% hak kebaikan saja. Jari orang nak buat bunuh orang kau dengan tasbih ni jari lah. Nak buat curi kau, nak buat gapo dia. Hak tu maksud dia ni. Maka Nabi pesan kita untuk pegang tasbih. Tu antara sebab apa kita jadi ujub adalah kita lupa Allah, kita ingat kepada diri kita. Maka setiap orang ada ujub dia. Orang jahil ujub dengan kejahilan dia. Ujub dengan kejahilan dia. Tengok aku. Mana ngaji ilmu fardu ain. Tak mati-mati pun. Tak kena bala Tuhan pun. Kerja molek-molek pun. Pitih banyak pun. Ujub kita mau dengan kejahilan. Tapi biasanya ujub ni benda-benda lebih. Jahil jari orang jadi rasa ujub. Ujub dengan kejahilan. Jahil dengan maksiat tu berat benar lah. Ujub rasa bisa dengan maksiat tu berat telajak dah tu. Biasa orang ada kelebihan dari sudut ilmu misalnya. Orang ada ilmu lebih dia akan rasa, saya paling bisa sekali. Saya paling pandai sekali. Lupa Allah, ingat diri dia. Ujub selalu. Orang banyak amalan, orang banyak berzikir, orang banyak semaya tahajud, orang semaya baca Quran apa dia, maka dia rasa diri dia paling banyak amalan. Ujub dengan amalan pula. Apabila banyak amalan, mula-mula ilmu dulu. Tuhewi ilmu dulu. Lepas pada ilmu, peringkat kedua dia beramal. Lepas pada beramal akan mari benda-benda. Mari waridat, mari ahwal. Maka orang ujub dengan ahwal dia. Mimpi temu kawan ni Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mari. Kawan ni mari. Maka jadi ujub dengan ahwal dipanggil. Pemberian Tuhan pula. Maka lagu mana? Tak bersih lagi? Tak bersih lagi. Kena cuci diri kita sehinggalah bersih. Masing-masing orang ada ujub dia. Ia kata iaitu dicela oleh syarak lagi membinasakan ia akan ibadat. Ibadat kita jadi binasa. Ingat, pendapat muktamad riak membatalkan pahala ibadat. Riak kita buat ibadat nak menunjuk-nunjuk, hak ni tentu dah tak boleh pahala. Pahala kita habis batal. Manakala wujud ni membinasakan ibadat ke tak? Tidak membinasakan ibadat. Sebab kita buat amalan tu ikhlas molek dah. Kita buat amalan, kita mari mengaji ikhlas dah. Kita beramal ikhlas dah. Kita cari ilmu ikhlas dah. Tetapi lepas pada kita beramal, kita rasa kita baik. Lepas pada beramal baru mari perasaan ujub ni. Lepas pada amalan. Maka apabila dia mari lepas pada amalan saat ni ikhlas, tidak binasa pahala dia. Pahala dia tetap ada. Cuma dia hanya kena dosa sahaja. Dosa ujub sahaja. Firman Allah Ta'ala, wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Gapo dia? Sama tak? Kita anak-anak ni sama ayat. Serupa. Ayat Quran tadi serupa. Artinya pada hari perang Hunain,
Kerana ta'ajub kamu akan banyaknya kamu, maka tiada terkaya daripada kamu akan sesuatu pun. Hak ni Allah Ta'ala tegur para sahabat. Sahabat ni kira orang bersih dah. Orang duduk dengan Nabi dah. Murabi dia orang yang mentarbiah sahabat-sahabat ni Nabi dah. Maka Nabi ni tarbiah direct daripada Allah melalui Jibril. Maka rohani dia sangat tinggi Nabi ni. Maka orang yang duduk dengan dia, berguru dengan Nabi, dipanggil sahabat-sahabat. Maka hati sahabat ni orang rohani dah, orang bersih hati dah. Tetapi kadang-kadangnya mari juga. Nah, pas lagu mana kita kalau kita nak duduk di rumah? Duduk rumah, tak saya belajar dengan guru. Tiba-tiba nak jadi hati bersih. Nak suruh hati kita jadi bersih. Sahabat hok duduk berdamping dengan Nabi, kadang-kadangnya mari juga perasaan. Nabi tegur, Allah Ta'ala tegur dalam surah Al-Quran, surah At-Taubah ayat 25 ni. Tuhan kata, wahai sahabat-sahabat, mu ingat kodok satu cerita mu pada perang Hunain. Cerita dia lagu mana? Sahabat ni apabila dia duk perang, banyak kali dah perang. Sahabat ni dia sikit lah. Orang musuh-musuh dia orang kafir sangat ramai. Dan kelengkapan perang orang kafir lebih banyak. Kita kelengkapan sikit lah. Tetapi benar semacam sahabat-sahabat. Maka apabila nak perang di Hunain, maka sahabat ramai pada masa tu. Dalam 10,000 kau berapa, 30,000 kau berapa. Nak lawan dengan orang kafir lebih kurang sama banyak. Kira hok 3 kali ganda benar lagi. Katanya sahabat boleh-boleh buah lagu tu ya. Dia kata kita nak pergi perang ni, orang kafir sama banyak dengan kita. Oh, tentu benar dah lah kita. Sudah. Ya jadi mari perasaan lagu tu. Kalau kita 3 kali ganda, kita boleh lawan lagi. Hak ni sama bilangnya gak benar lah kita. Mari ujuk. Mari rasa heran diri dengan bilangnya banyak dia. Kasratukum. Mari rasa ujuk dengan ramanya tentera. Maka Tuhan pun malu sikit sahabat. Gilah Rasulullah dengan perang Hunain, gi satu lorong. Kita dia gi di Hunain ni, perang antara perang yang paling pening sekali. Sahabat gi, dia jadi satu lorong lagu ni, atas tu macam bukit. Gi duk tengah-tengah jalan ni, sahabat gi gerung. Nak gi ni, boleh kecek, boleh buah lah kita kata. Oh, nak perang ni. Kita ramai hari ni. Oh benar sekali wak kali-kali. Dah sekala 3 kali ganda tu gak kalah. Oh benar kita lagi. Tiba-tiba duk tengah jalan tu musuh timbul tengah-tengah dia. Tengah-tengah duk begini, timbul kat bawah pasir. Terkejut sahabat. Jadi kejut, musuh duk tengah-tengah lagu tu. Tengah terkejut, hak sebelah atas tu ya apabila lorong gini, ya panah. Maka sahabat jadi terkejut. Teknik serangan lagu ni tak seka orang musuh buat lagu ni. Maka sahabat jadi berkecamuk, hak ni unggah kok ni, hak ni unggah kok ni. Tinggal Nabi. Sodoh Nabi tak tahu kata mana. Ya biasa sahabat ni terkejut sangat lah. Pergi kok ni. Apabila lagu ni kerana teknik peperangan musuh sangat pelik, maka Rasulullah pun pegang tali kuda dia pergi ke depan. Nabi kata anan nabiyyul kazib ana ibnu Abdul Muttalib. Aku nabi tak pernah dusta, akulah anak Abdul Muttalib. Maka dia pacu. Maka apabila sahabat dengar suara Nabi, maka mari semula semangat dia. Hok berat lari, hok gapo dia mari, habis mari khumung Nabi semula, naik semangat. Tapi dia lah jadi kaya, jadi kocak semula ni. Sebab apa? Sebab apa ni? Tuhan tegur. Tuhan kata banyak mung tidak menyebabkan mu tak perlu pun kepada Tuhan. Tidak mengkaya kamu pun. Dengan ramai mung tak menyebabkan kamu benar. Benar kerana pertolongan aku, katanya Allah Ta'ala. Tetapi apa? Sahabat-sahabat terlupa sebentar. Apa? Kerana bergantung dengan ramainya bilangnya dia. Lupa Tuhan sebentar. Tetapi Tuhan tegur direct dalam ayat Quran. Tengok sahabat-sahabat dulu boleh dapat tarbiyah direct daripada Allah Ta'ala. Salah, mari dalam ayat Quran, Nabi baca, tegur selalu sahabat. Ganah tak ganah sahabat ni. Sabda Nabi SAW, salasun muhlikatun syuhun muta'
wa hawa muttaba wa ijabul mar'i bi nafsi. Rawahul Bazzar, Tabrani, Baihaqi. Erti hadis ni kata 3 perkara yang membinasakan ibadat kita. 3 perkara membinasakan ibadat kita, menghancur binasakan ibadat. Akhir sekali orang ni tinggal ibadat kalau ada lagu ni. Apa dia? Pertama, kikir yang diikut kedekut pahit. Kita perangai kedekut ni ada belaka. Apa maksud kedekut? Saya ke barang, nyaya ke barang. Tapi jangan duk ikut sangatlah. Tahu dah kita saya barang pun narak tak bayar zakat. Narak tak pernah sedekah ni. Dalam hidup dia tak pernah sedekah, tak pernah bayar zakat. Berat lagu ni. Siapa perikat kedekut lagu ni. Syuhun ni maksud dia kedekut. Dia ada maksud kedekut sagi, nama bakhilun, kedekut juga. Beza apa dia syuhun dengan bakhil? Bakhil ni kedekut nak ui kat orang tak sih. Kita ada pitih, kita ada makanan, kita ada kereta, kita ada motor, tak sih ui tupai kat orang, tak sih ui makan kat orang, tak sih. Kedekut ui kat orang. Harta dia tak pernah pergi kepada orang. Ui pun hok basi-basi. Ui hok punuh-punuh kepada orang. Ui hok nak tahuk dah baru ui kat orang. Hok ni kedekut ni. Kedekut tak sih ui kat orang. Ada satu peringkat kedekut ni kedekut berat lajuk. Siapa ke diri sendiri pun tak sih juga ui. Ni dia panggil kalimah harap panggil syuhun. Ni syuhun ni. Berat pada kedekut lagi. Orang panggil gapo dia tak tahulah. Siapa nak makan sendiri pun tengah. Bapa tu kaca air sejuk. Tak boleh. Bapa tak beli gula-gula meluk. Tak boleh. Jimat-jimat. Jimat untuk makan sendiri pun jimat juga. Ni tahap dewa dia panggil kedekut tahap ni. Kalau kedekut lagu ni tak usah duk koya lah nak jadi wali, nak kata Tuhan saya kita. Tuan molek semolek. Nama ayuh haji, nama baru kelik ke Mekah. Nama ustaz, nama gapo, Tuan kedekut. Punuh selalu kita. Tuhan tak suka perbuatan lagu ni. Manusia tak suruh kira memang duk kata semacam Tuhan. Lah ni kita duk tengok Tuhan saya kau duk perbuatan kita lagu ni. Jadi kedekut pahit lagu ni. Tak usahlah. Tuhan tak saya langsung pun. Ada setengah tu senyap. Baru kelik ke Mekah. Jangan. Tapi naik kereta. Kereta tak pergi jalan kaki, pergi masjid. Buat apa? Tak boleh. Nama ekonomi. Ikutlah atas nama ekonomi, ku atas nama gapo. Jadi nampak kedekut. Kadang-kadang orang ni dia tak rasa Tuhan benci perbuatan lagu tu. Dia kata manusia yang benci. Manusia nak harta hamba tu dia benci tu. Dia tak tahu Tuhan duk marah juga sebenarnya perbuatan kedekut ni. Jangan ajar. Jadi kita ketika pelajar ni ajar dah pemurah. Kalau nak makan, nak buat sifat bakhil kita ya, ajak makan paling kurang 2 orang. Lainlah barang tu sikit sangat nak kata lagu mana. Kalau barang boleh makan 2 orang, kita boleh makan 2 orang, ajak makan 2 orang. Ajar pemurah. Biarlah kita orang tak ada duit pun apa dia, ajar pemurah. Dia kata saya ni jimat ni sebab tak ada piti. Dia saya kaya ni, saya banyak piti, saya ui lah. Dia keedah dia lagu ni kita kena ingat. Kalau seria pun kita saya nak ui kau orang. Dia ada 100 riyal kau saya. Dia tak ada istilah kalau ada 100 riyal jadi kau tak saya pitih. Pitih ni yang beratus dipanggil. Seria kita saya dah nak ui kau orang. 10 riyal lagi-lagi kita saya. Dia kata lagu tu. Sebab tu kita sedekah ni ajar daripada kita susah lagi kita sedekah dah. Ajarlah. Misalnya kita boleh ui seria, ajar ui seria. Kita mampu 5 riyal ni. Jangan ui seria dah lah. Ajar ui 5 riyal. Ajar wis 10 riyal. Lama-lama kau naik. Antara orang yang berjaya, hak ni Tuhan nak ui kelebihan, Tuhan nak ajar, Tuhan nak tunjuk kepada orang-orang kedekut ni, Tuhan nak ajar kata pemurah ni menambahkan rezeki. Bukan kata pemurah ni jadi kau tak ada rezeki, kau jadi kedekut jadi kau banyak rezeki. Tak. Antara orang yang mengamalkan sedekah. Salah seorangnya ni orang terkaya sekali di Malaysia. Orang Melayu, orang Islam Melayu terkaya di Malaysia. Kerja dia lagu mana? Dia dulu orang susah. Jual kuih, jual gapo. Cuma mak dia peses macam.
Dia kata awal, kalau mu hijau kau kalau mu ada piti, bagi 3 semacam. Mu nego kau bagi 3. Gapo dia 3? Pertama, kalau boleh misi 10 riyal, buat 3 riyal, 3 riyal. 3 riyal mu kena sedekah kat orang. Mu buatlah kebajikan, buatlah bui kat orang kau 3 riyal. 3 riyal mu buat modal. Jangan setuh ni. Modal ni jangan setuh 3 riyal ni. 3 riyal lagi mu buat makan. Siapa kalau ni dia buat amalan? Asal dulu boleh 10 riyal, boleh 100, boleh 1000, bagi 300. 10,000 dia bagi 3,000. Boleh 1 juta dia bagi 300,000 kat orang. Ya wis sungguh. Nah, siapa kalau ni harta dia million, dia bagi 3 juga. Ha, tengok. Kaya jadi sesok kau jadi kaya orang sedekah. Jadi kaya. Ada seorang tu ana jumpa di Indonesia, ada seorang tu kiai tu kaya. Kiai tu kaya. Kita kata jarang kiai ni kaya sangat. Maka antara amalan dia pesan amalan. Kita sendiri pun rasa payah juga nak buat. Dia kata gini. Dalam hadis kata siapa dia sedekah kat orang tu hai balas 10 kali ganda. Maka ambo amalan ambo jadi kaya ni bukan mengatik-mengatik kau dia tu suku pasar, tapi amalan ambo hak paling besar sekali ambo sedekah. Lagu mana? Ambo sedekah serial. Ikhlas sungguh, kita kena buat ikhlas sungguh dia kata. Kita kena pisah juga biar ikhlas sungguh. Bui serial ke dia. Insya-Allah Tuhan bayar selalu 10 riyal. Hak ni ambo yakin sungguh. Kadang-kadang ambo sedekah serial boleh 3 riyal, orang wi 3 riyal. Berarti ambo tak ikhlas lagi sebab Tuhan janji 10. Boleh 3, tak ikhlas lagi. Ambo terah pula go 10 riyal pula. Dia kata 10 riyal. Oh boleh 50. Naik dah. 5 kali ganda. Sehingga ambo berlatih sedekah ni sehingga memang nampak sungguh Tuhan bayar 10 kali ganda. Kita kan kita sedekah 10 riyal, Tuhan bayar 10 riyal, berarti tak ikhlas lah mana lagi. Kita wis 10, Tuhan wis 10 juga. Berarti tak ikhlas lagi mana. Bukan salah halik Tuhan. Salah halik kita. Kita beki niat molek ikhlas molek juga. Beki. Naik 30. Kau ikhlas dah sikit tu. Kau ikhlas. Akhir sekali memang 1 dibalas dengan 10. Sebab itulah cerita Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah ni dia ikut perangai Nabi. Dia sedekah habis dalam rumah, tak ada pitih, tak ada apa dia. Bagai dalam rumah. Hak ni kita nak ikut payah. Habisnya kokok belaka. Nabi ni ketika semaya asar, lepas risalah assalamualaikum, assalamualaikum, Nabi bangun. Bangun cepat-cepat lorak-lorak masuk dalam rumah. Sahabat tanya, ya Rasulullah sekali berzikir lagu mana jadi lorak hari ni? Katanya Rasulullah, hamba teringat kata ada pitih seria selit celah dinding rumah. Hamba rasa tak senang weh ada pitih seria lagu tu. Hamba nak pergi kat orang selalu. Allah. Kita wi kat orang go seria 300,000 dalam bank. Sungguh hamba royak. 100,000 dalam bank bimbel lagi dengan rezeki Tuhan. Tabung haji ada berapa? Ada 18,000. Bank ni ada 20,000. Tanah ada 3 ekar. Bimbel lagi dengan rezeki Tuhan. Nak makan gapo? Weh, long dalam bank 100,000 orang lain explosing habuk tak ada bimbel dengan Tuhan. Kita 100,000 dalam bank syok dengan Tuhan. Bodoh perangai buat kita. Kalau tak ada pitih boleh juga. Tak kira. Ni pitih banyak dah, ada setengah tu. Ada tengah tu juta ada. Rasa kurang lagi rezeki. Boleh 100 juta dah. Bapa ni kata buat semaya hajat, kata niaga tak lancar lah manalah, rezeki kurang sikit tahun ni. Tidak pitih 100 juta dah. Memanglah pitih 100 juta tapi nak bilion lah. Nak bilion tak kena lagi 100 juta. Berat lagu ni. Jadi kedekut ini satu masalah. Sayyidina Aisyah ni dia bagi siapa habis harta dia. Siapa khodai dia kata, wahai Aisyah, tak tinggal ke seria 2 riyal nak beli lauk makan malam ni. Bapa tak royak. Nama. Ya kalau tak royak hamba ni ikut Rasulullah. Hamba pakai wi habis semua. Kalau tak royak hamba pakai wi semua habis. Tak royak kata taruh 3 riyal ke. Lagu tu perangai Sayyidina Aisyah. Satu kali dia nak makan buah apple. Rumah dia buah apple kita nak makan. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Buka tengok ada orang minta sedekah. Kita tengok muka minta sedekah paling benci sekali pok kita. Kakak ni musim Covid ni nyama boleh. PKP ni wak lolok sedekah, wak lolok sedih lah. Paling benci kali orang minta sedekah buat kita. Orang minta harta kita. Koya harta kita padahal amanah tu. Tu nak uji hati kita. Boleh lagu mana nikmat dia. Pandai kau tak mengurus.
Orang miskin tak ada diuji dengan harta, orang ada harta diuji dengan harta. Maka lagu mana? Sayyidina Aisyah kata, hamba ada hepo sebutir ni, hamba baru nak kekoh makan. Ginilah ambillah makan. Tak apa. Gilah orang tu, tutup pintu. Tutup pintu, Sayyidina Aisyah kata, nak kata guano ni. Rezeki bukan rezeki hamba dah tu, hepo tu. Duduk. Tak sebentar dah ketuk pintu. Ketuk pintu mari. Buka, tengok ada orang bawa sebekah buah hepo. Sebekah buah hepo. Katanya Sayyidina Aisyah, katanya orang tu, ni ada orang beri hadiah kepadamu ya Aisyah. Epo 9 butir. Katanya Sayyidina Aisyah, jolo kau beri kat hamba ni. Betul tu. Tuai saya. Arah ke saya untuk menghantar ke buah epo ni 9 butir kepadamu ya Aisyah. Katanya Sayyidina Aisyah, bukan hamba kalau 9 butir. Kalau hamba 10 butir. Katanya orang tu kata, demo tahu mana epo ni 10 butir sebenarnya. Hamba yakin janji Tuhan. Tuhan kata kalau wis butir 10 butir Tuhan bayar. Ni apa jadi 9 butir? Katanya hamba tu tengah jalan saat ni hamba makan dah sebutir, minta maaf lah. Lagu mana boleh tahu jadi 10 juga ni? Tengok Sayyidina Aisyah. Tengok orang dulu boleh cagar. Orang tua panggil boleh cagar. Ikhlas dia tu nampak zahir atas muka dunia ni. Yakin siapa perikat tu? Hamba yakin wis butir hamba nak 10 butir. Memang hamba Tuhan cakap nipu dengan hamba. Kita lah ni duk syok dengan Tuhan. Ya pada hati kita bunuh. Balik Tuhan memang Tuhan balas 10. Nak uwi 100. Tuhan bayar kau dok 1000. Tuhan bayar kau dok 1000. Dok mai syok Tuhan. Tuhan royak dah mau nak bayar 10 kali ganda. Ai guano Cutera seluk sekali lagi. Jumpa Seria lah. Mana tak apalah. Ni hamba yakin insya-Allah lah boleh 10 ya pun tak apa, tak uwi pun tak apalah. Ya lagu mana masalah ni wujud alik kita bukan alik Tuhan. Janji Tuhan ni bukan main-main. Adakah Tuhan ni kedeku supaya kita? Bawa nak wis 10 riyal kita bawa nak wis juta. Tu ke harta Tuhan? Cuma tu ya. Nak jadi Tuhan lagu mana? Kalau bawa harta orang wis 100 tak boleh nak bayar 1000. Berat benar Tuhan setara tu. Tuhan ni kalau dia janji dia nak wis hok peri-peri pun boleh. Lagi-lagi lah kalau hok dia janji dah nak wis 10 kali ganda. Lagi-lagi kita yakin. Orang kaya kalau janji nak wis kita 100 riyal kita yakin. PT dia bilion-bilion nak wis 100 riyal kita yakin. Pak Tuhan, harta dia cuma mana? Tak boleh nak royak harta dia perbendaharaan dia. Kita sendiri milik dia dah. Tiba-tiba kita dok rasa syok dengan Allah. Lebih-lebih lagi musim nyakit, musim PKP, musim Covid ni orang jadi bertambah kedekut, bertambah bakhil, bertambah penting diri. Ingat manusia ni diuji zaman penyakit, zaman gapo. Kadang-kadang orang tu jadi susah. Maka kita zaman-zaman penyakit ni ajar seka molek kat orang. Ni musim penyakit dah lah bala Tuhan. Hati semakin tak juru. Orang mari minta sedekah ni kakak ni menyamar dah Covid lah gapo dia. Awak kita boleh makan. Cutera lagu mana kalau Tuhan takdir kita jadi dia. Kita ada muka depan orang mari minta kata saya lapar. Dia pun nak kaya. Dia pun nak ada makan ni. Dia hamba tak segi minta-minta lagu ni. Tapi nak kata kelaparan, kesusahan. Hamba kan terpaksa. Biarlah malu muka pun. Sebab itulah musim-musim penyakit ni ajar lebih-lebih lagi pemurah. Tengok mocik-mocik ada jual. Mocik-mocik orang-orang tua nampak duduk jual. Ingat mocik-mocik orang-orang tua ni dia beli, dia jual barang, dia tawak kerja koksi-koksi pitih dia. Mesti untuk makan rumah dia, anak beranak dia. Jadi kita tengok mocik jual tepi jalan ke gapo dia jual pasar-pasar. Bukan nak makan sangat tapi ajar pemurah. Wak lolok pergi beli. Kita tak berahi pun kakak ni pun. Saja-saja wak lolok setuh. Gapo saja nak wi pitih dia direct tak seh. Saja nak tunjuk gitu. Ajar beli barang. Biar kita tak makan pun. Kita ambil sedekah kat orang lain pula. Ajar lagu tu. Ni orang kafir kalau ajar musim susah penting diri. Mu kena jaga ekonomi mu. Sipai pitih banyak-banyak supaya kita boleh hidup, orang lain mati pun tak apa. Ni teori orang kafir lagu ni. Dia tak tahu kalau orang lain mati dia pun susah juga. Kalau mati orang jual kedai, lagu mana kita nak makan? Kalau mati petani, lagu mana petani ni? Beras kita nak makan lagu mana? Kalau mati nelayan orang pergi cari air, orang ikan ke laut, nak makan ikan lagu mana? Teori orang kafir penting diri betul-betul. Musim pitih zaman ekonomi ni zaman ni kena jaga molek lah pitih mu. Jangan bitubik sikit habuk pun apa dia.
Hijau orang kafir. Ikut tu gak teori orang kafir. Teori orang kafir ni menambah ke bala di dunia. Kalau teori orang Islam, semakin susah semakin kita pakat tolong orang. Musim susah lagu ni. Biar apa? Tarik berkat saya tu kepada pok kita. Ni kau payah, kau badi payah. Ni teori orang kafir ni. Badi tekan, badi gapo. Maka masyarakat jadi kau susah. Maka orang susah ni kalau tak kuat iman dia akan jadi ganah. Jadi ganah. Ganah-ganah mencuri antara salah satunya. Dia jadi curi bagi orang. Dah lapar. Banyak mana teori di Amerika di gapo dia orang susah curi buat apa? Kerana teori dia ni teori kafir ni lagu ni. Tai susah pakat dia jaga pitih masing-masing, bukan kata badi tolong tengok orang saudara dia susah, boleh holo sikit cara sikit ni. Lebih-lebih lagi musim lagu ni. Orang Islam ajar lagu lain. Duk ikut teori orang kafir beriman betul-betul. Hak Nabi Muhammad ajar kata nak tarik rahmat Tuhan musim-musim nyakit ni, dengan banyak tolong orang. Jadi punuh habis. Sebab tu Sayyidina Umar pada zaman susah, kalau orang curi dia tak kerak tangan. Sedekah ayat Quran sebut jelas kata siapa dia curi kena kerak tangan. Tapi kalau musim susah Sayyidina Umar tak kerak tangan. Sebab apa? Memang berdosa lah mencurinya, kuat sabarlah sikitnya. Tetapi apa? Sebab dia susah. Dia terpaksa curi ni. Sebab dia ni biasa tak curi. Kadang-kadang orang terpaksa. Yang kau tak kuat iman ya curi. Lagu tu. Tu kedekut. Buai lagi perasaan ketika kecil-kecil ni ajar buai dah. Ajar pemurah dah. Ajar lagu tu. Dia besar, dia jadi orang besar, jadi orang pengikut ramai. Koholah kedekut kita. Jangan jadi kedekut yang ditaati. Ni punuh lagi amalan kita. Nak beramal sikit tak boleh kedekut. Nak sedekah sikit tak boleh kedekut. Semua benda-benda ni betul-betul menyebab menghalang kita daripada buat amal Tuhan. Hawa nafsu yang ikut sangat hawa nafsu. Nak sikit ikut selalu. Nak sikit ikut selalu. Ulama dulu ajar lagu mana kalau kita nak sesuatu 5 minit. Nak belajar latih lawan hawa nafsu. Bukan tak segi teguh. Tak. Kita 5 minit. Misalnya kita kata, gua nak suruh nak makan tomi ni. Teringat. Nafsu kita ni keinginan kita. Maka kita sebentar. Jangan teringat nak makan kotomi mari selalu. Jangan. Ajar 5 minit 10 minit. Okey. Nak makan tomi orang kata. Tunggu dulu lah. Walau kerja gapo dia boleh 5 minit 10 minit. Lepas tu ambil anak kecil baru pergi. Berlatih tunda dulu. Maka nafsu ni mula-mula diajak benda-benda biasa. Benda-benda haruh lah. Makan nasi gapo dia. Lama-lama dia akan pacing kita kepada benda makruh. Lama-lama dia akan pacing kepada kita benda haram. Kalau kita duk ajar ikut macam dia jadi tak boleh nak break. Tak ada break, cabut break panggil. Tai makruh pun cabut break, tai haram berok habislah. Akhir sekali bahar riba, bahar gapo. Dulu riba kita takut. Tapi kerana ajar ikut nafsu lama-lama gelecoh di makruh, gelecoh di haram. Dan hak paling akhir sekali yang disukai oleh nafsu, yang dicela oleh syarat. Dan ketiga, takjub seorang akan dirinya sendiri. Ni Tuhan marah juga. Rasa ujub dengan diri sendiri. Rasa bisa, rasa hebat, rasa betul. Tak usah dengar nasihat orang, pendapat orang. Rasa bisa, rasa pandai, rasa gapo dia. Tak jadi bodoh kita kalau kita terima pendapat orang. Ada orang kata, hamba cakap ikut demo kan jadi tak cerdik. Allah Rabbi. Cerdik dia tu hebui tak lari kalau kita pergi terima pendapat orang. Bukan kata hamba terima pendapat orang hamba jadi tak cerdik. Nabi Muhammad terima pendapat orang, mesyuarat dengan sahabat. Nabi Muhammad paling cerdik sekali. Tu apabila terima pendapat orang jadi tak cerdik. Bahkan menerima pendapat orang itu menunjukkan kita tu cerdik. Tak usah terima pendapat orang, nampak kita tu tak berapa nak cerdik. Tu panggil Dan kata Imam Ghazali wallahu a'lam. Hari ni kita baca kitab baru. Kitab dia nama Zuhratul Murid. Zuhratul Murid. Inilah risalah yang latifah yang bernama Zuhratul Murid fi Aqaidit Tauhid. Pada bicara ke ilmu usuluddin atas mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pada awalnya satu mukaddimah pada bicara kelebihan ilmu dan ulama, dan pada akhirnya satu khatimah pada menyatakan rahsia
dan kelebihan kalimah la ilaha illallah. Siapa dia mengarangnya? Karangan bagi alim fadil kamil al-ustaz al-amil Syekhuna Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur Kutan Al-Kelantani. Orang Kutan ni kena berbangga ni. Tok we ahli Kutan. Jangan berbangga saja kita duk tidur time ngaji. Tak debel lah mana. Jadi orang Kutan ni kena bangga. Ni kita ni Syekh Ambo ni. Dekat rumah hamba ni kita bodoh letak. Jangan buat lagu tu lah. Ada satu cerita dah. Meninggal Tok Guru Haji Loh Lubuk Tapoh. Gila orangnya dah. Wak sedih. Allah sayangnya lah meninggal dah ulama. Meninggal dah ulama. Dia dok cerita ni kedai kopi berkali. Allah meninggal sayangnya lah ulama meninggal dah. Saya sungguh lah. Ada seorang tu tanya dia. Demo masa Tok Guru Haji Loh Lubuk Tapoh ada demo biasa pergi menadah dengan dia. Tak biasa. Ging dengan yang ngajar dak. Tak sedih. Masa dia ada pun demo tak ada cara pun. Dia mati pun tak sedih, tak seduk berlakon, bagi tak dia sedih ya. Kata, orang hok sedih kematian ulama kalau dia ambil manfaat dengan ulama pada masa hidup. Kawan tu masa hidup tak pergi menadah, tak pergi jenguk dia pun kabar-kabar mati walau sedih. Allah sayangnya lah ulama post di Facebook lah apa dia. Demo pernah pergi ngaji, tak pergi ngaji, tak seduk berlakon depan Tuhan. Tak seduk berlakon, tak sedih lah. Kalau demo orang ngaji dengan Tok Guru Haji Loh Lubuk Tapoh nak sedih, boleh kira. Kena lagu tu senyap kawan tu. Kedai kopi, kadang-kadang orang ni deh tak tahu berlakon kau lagu mana. Masuk kawan tu hidup tak ambil manfaat pun dengan kawan tu. Jenguk bodoh. Seria pun tak pernah wi buat kawan tu. Kabar-kabar mati Allah sedih, Allah sedih. Sedih gapo demo tak pernah jenguk pun dia. Kalau demo pernah ngaji nada sebutir kitab boleh kata Allah sedihnya hamba dulu dah juga ngaji celak-celuk pun Allah ni tak leh dengar langsung hak dia. Boleh kira. Ni mari podok, goni podok tiba-tiba sedih. Berlakon. Sinetron dipanggil. Panggil ni sinetron. Karangan dia nama Zuhratul Murid. Tok Uwe Ali Kota ni guru kepada Tok Kenali. Ni, guru dia ni perikat guru pada Tok Kenali ni. Usia dia lebih tua. Meninggal di Mekah. Jangan kita tanya, amo nak pergi ziarah dia. Kubur dia pun tak apa dah. Jangan buat lawak antara bangsa. Dia tak ada di Kelantan ni. Dia asal dia tu di tanah di Mekah ni. Di tanah di Mekah. Ambo penuh kita tanya nak pergi ziarah Nya tegur dia orang. Pergi ziarah apa? Tanah di Mekah dia ni. Nak pergi Mekah boleh lah ziarah dia. Karangan dia ada 4 butir semua. Antaranya ni kitab Zuhratul Murid. Dia tak banyak mengarang dalam 4 butir kitab gitu. Hak paling masyhurnya Tok Uwe Ali Kutan ni kitab dia kitab selawat Tok Uwe Ali Kutan dipanggil ataupun dipanggil Lum'atul Aura. Lum'atul Aura. Kitab tu macam-macam amalan dia, selawat lah, gapo dia, doa macam-macam. Lah ni ada keturunan dia kelima di Kutai tu. Di Masjid Kutai tu ngadak tu ada nama Ustaz Wai Rasid. Nama tu generasi kelima. Kena ada masa pisah lah. Gi Maidin boleh dah, Iyama boleh dah. Wak lolok gak gi ziarah ulama. Kita tahu dah kiamat tak ikhlas. Tak sedok mikir bab ikhlas. Kalau pok kita mikir bab ikhlas tak beramal sebutir habuk pok kita. Buatlah biarlah dengan keadaan riak nak kata ke mana. Ulama kata kalau nak tunggu ikhlas baru beramal, tobat lillah pok kita tak akan beramal. Dah nak cari ikhlas ke mana? Nak pergi sebeh ni tunggu ikhlas dulu. Bila? Mari tak ikhlas juga hari ni tak ikhlas. Apabila nak pergi sebeh? Ulama kata beramal sampai ikhlas. Bukan ikhlas dulu. Ikhlas ni yang mari lepas pada tu. Jangan tunggu ikhlas baru beramal, tetapi beramallah sehingga ikhlas. Lagu tu. Maka kitab dia nama Lum'atul Aura. Lah ni boleh pergi ambil ijazah, minta izin. Daripada keturunan dia nama Ustaz Wai Rasid tu boleh. Pergi ayat dia kata hamba nak baca kitab tu Tok Uwe Ali Kutai, kitab Zuhratul Murid, kitab gapo nak buat ngajar, nak sebarkan lagi kebajikan hak dia buat dan hamba nak baca amalan-amalan dia di dalam aurat. Lum'atul Aura. Dia pun izin. Nak baca gitu boleh pahala, tetapi kalau keluarga dia izin, molek lagi. Tu kitab Zuhratul Murid. Kitab ni kecek mengenai ilmu usuluddin. Ilmu
usuluddin. Bukan ilmu. Kenapa diberi nama usuluddin? Kerana ilmu ni merupakan asas siluh agama. Agama ni sebenar kepercayaan. Agama ni kepercayaan. Maka orang Islam dia ada kepercayaan dia. Apa maksud kepercayaan? Pegangan hati dia mengenai Tuhan, mengenai malaikat, ada pegangan hati dia. Maka orang kafir pun ada kepercayaan dia. Ada kepercayaan dia. Salah. Maka membezakan di antara agama ni dengan agama ni adalah kepercayaan dia. Itu paling asas sekali. Beza kita dengan orang kafir adalah kita mengiktiraf, mengaku yakin dan sepenuh-penuhnya Allah lah yang mentadbir sekalian alam, dialah yang mencipta kita, dialah sesungguhnya Tuhan yang sebenar-benarnya, tak wujud dah benda lain. Manakala orang kafir banyak jenis. Ada iktiraf Allah sebagai Tuhan, tetapi ada lagi di samping Tuhan Allah, Tuhan lagu lain. Tuhan nama Goni, Tuhan Goni, Lata, Uzza, Mana. Maka orang ni dipanggil musyrikin. Apa maksud musyrikin? Orang yang mensyirikkan Allah. Di samping dia kata Allah sebagai Tuhan, dia kata engkau lain juga Tuhan. Musyrikin. Ada jenis kafir dipanggil kafirin. Kafir betul. Apa maksud kafir betul? Tak iktiraf Allah Ta'ala langsung. Berat ni. Kalau musyrikin ni dia iktiraf Tuhan Allah Ta'ala, tapi di samping Tuhan nama Allah, ada lagi Tuhan lain, dipanggil musyrik. Mana kalau kafirin ni ada 4 jenis pula. Jenis kafir macam-macam. Kafir lawan, kafir engkar, kafir tak ngaku, kafir tak iktiraf, macam-macam. Ada 4 jenis kafir. Gapo dia? Kafir ni tak percaya Tuhan Allah tak. Siapa dia Tuhan? Munggu lain Tuhan. Ni berat. Duduk sembah, duduk cokoh, tidur, duduk minta pitih pun ada, duduk gagun ni. Duduk tata lagi ni pun ada. Tata kita lalu duduk tata gitu. Lama mana duduk tata? 2 kali pohonnya besar dia. Tapi manusia lagu tu lah. Sebab apa? Allah Ta'ala beri akal, beri hati. Boleh cari kebenaran tapi tak usah cari. Kerah dengan pendapat tok nenek dia. Hak betul-betul lah. Duduk kerah lagu tu. Mari Nabi Muhammad, mari hujah, mari apa, tak usah lah. Tok nenek hamba royak lagu ni. Berat lagu ni. Kalau hak betul, boleh kita pergi tok nenek kita. Hak salah pun pergi juga, berat. Ilmu usuluddin ni banyak orang bahas, tetapi atas mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Ramai lah ni mengajar ilmu usuluddin, cara agama Islam, tetapi menurut mazhab Wahabi, mazhab Mujassimah, mazhab Musyabbihah, mazhab Syiah, mazhab Mu'tazilah, mazhab Murji'ah, mazhab Mu'attilah. Banyak mana mazhab dalam Islam mabuk juga. Orang Islam tetapi tersesat pula. Ya iktiraf Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Islam tak jadi kafir dia, tetapi salah pemahaman dia. Maka pahaman yang betul iaitu mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Hak ni hak kita duk mengaji pondok kita dan di tempat kita. Semenjak daripada Islam sampai ke tanah Melayu kita, pada kurung ada kata 15, ada kata zaman sebelah. Dalam 900 tahun dah Islam sampai pak kita ni. Kalau di petani tu, kalau sebelah Kelantan ke apa, dalam sebelah. Lah ni 2000 dah. Dalam 900 tahun dah sampai Islam pak kita. Bukan mari akidah Syiah, mari akidah ahlu sunnah wal jamaah. Beratus tahun dah. Sehingga di Kelantan ni, majlis agama Islam kita, asas dia, dasar dia, undang-undang dia, cara pengajian dia ahlu sunnah wal jamaah. Siapa-siapa dia nak ambil tauliah mengajar, dia wis keping kertas tauliah kebenaran mengajar, alik belakang tu dia tulis surat arahan. Mesti mengajar dengan fiqh mazhab Syafi'i, akidah ahlu sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Jelas. Siapa dia pengasas ahli sunnah wal jamaah ni? Tok kenali anak murid kepada kawan ni. Hak ngajar ni. Jadi kita tak sudut bimbang. Selagi mana kita duk mengajar sifat 20 ahli sunnah wal jamaah, kita betul.
Sekali pun orang kata tak mengaji dah sifat 20, mari mengajar akidah juga, akidah Mujassimah, akidah Wahabi. Orang ni salah. Kalau mengadu di majlis agama Islam boleh higak orang lagu ni. Sebab apa? Mengajar dengan ajaran yang tak betul dengan penduduk setempat. Demo nak mengajar Syiah, nak mengajar Wahabi, pergi mengajar tempat dia lah. Tak sodok mengajar, tak sodok kacang akidah orang Kelantan, orang Malaysia, orang Nusantara secara khususnya. Dan pada akhirnya satu khatimah, wallahu a'lam. Ada soalan ke?